Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Bicara DR. Pada malam ini saya Hafidhul akan menemani anda untuk bicara di Hari Rawat, dan masih lagi kita bercakap berkenaan dengan COVID-19 dan juga banyak perkara yang terkait dengan pandemik maut ini. Dan hari ini merupakan hari kedua pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan di 6 buah negeri dan juga PKPB dan juga PKPP yang telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan hari ini sekali lagi kita dikejutkan dengan angka tertinggi jangkitan COVID-19. Dan kalau boleh kita awal ini rumuskan dulu jumlah jangkitan, sembuh dan sebagainya. Hari ini kes baharu yang dilaporkan sebanyak 3,337 kes. Ini merupakan kes tertinggi dengan melibatkan 7 kes import di mana mendapat jangkitan di luar negara. Dan kalau kita melihat kepada angka sembuh juga menunjukkan jumlah yang cukup merangsangkan 4 digit juga, 1,710, dan kini meningkat kepada 113,288 ataupun bersamaan dengan 76.6%. Dan duka cita dimaklumkan juga terdapat 15 kematian dan kini meningkat kepada 578. Namun kita sedikit melihat kepada peratusannya, iaitu sebanyak 0.4% angka kematian bagi jangkitan COVID-19 dalam negara. Dan kes yang tertinggi ini dilaporkan kebanyakannya adalah di kawasan PKPP. Maka tepatlah apa yang dijalankan oleh pihak kerajaan untuk melaksanakan semula Perintah Kawalan Pergerakan dalam tempoh 2 minggu ini, tempoh yang cukup getir dan cukup penting untuk kita sama-sama putuskan rantaian COVID-19. Dan bercakap berkenaan dengan COVID-19, kita melihat kepada tahun 2021 memberi satu sinar baharu apabila Malaysia telah memeterai perjanjian vaksin untuk COVID-19, dan ini memberi satu perkabaran baik untuk kita semua berdepan dengan satu lagi era baharu untuk kita sama-sama melawan pandemik COVID-19 ini. Dan apa yang dikongsikan oleh banyak laporan media di mana vaksin akan diedarkan kepada hampir 80% rakyat Malaysia, dan ini adalah digesa juga oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak kerajaan dalam usaha dan juga prihatinnya terhadap rakyat Malaysia untuk sama-sama membekalkan vaksin ini selari dengan negara-negara lain untuk memastikan bahawa semua rakyat ini dapat dilindungi daripada pandemik COVID-19. Dan untuk bercakap berkenaan dengan perkara ini, kita sudah pun bersedia di studio untuk saya bercakap hari ini berkenaan dengan program ataupun imunisasi COVID-19. Rancangan Bicara DR pada malam ini cukup berbesar hati untuk saya memperkenalkan dan juga mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Adham Baba, Menteri Kesihatan Malaysia. Apa khabar Datuk Seri? Khabar baik. Alhamdulillah. Terima kasih Saudara Hafiz. Ya, saya cukup berbesar hati kerana untuk Bicara DR pada malam ini atas kesudian Datuk Seri untuk bersama-sama kita untuk memberi penerangan berkenaan dengan imunisasi COVID-19 yang menjadi bualan ketika ini. Dan kalau boleh saya mulakan awal persoalannya YB, kalau kita melihat Kementerian Kesihatan Malaysia sudah melakukan satu tinjauan dalam talian berkenaan dengan penerimaan rakyat Malaysia secara keseluruhannya terhadap vaksin COVID-19. Jadi mungkin Datuk Seri boleh kongsikan di awal ini terhadap tinjauan tersebut. Ya, terima kasih dan Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita di Kementerian Kesihatan Malaysia telah pun menjalankan satu tinjauan awam, iaitu yang dilaksanakan pada 21 hari bulan Disember hingga 28 Disember tahun lepas, tahun 2020. Di atas talian, seramai 212,000 responden telah pun mengambil bahagian. Dan daripada kajian tersebut, didapati 67% responden bersetuju untuk menerima vaksin COVID-19 ni. 67% bersetuju, 17% tidak bersetuju. Minta maaf, 17% tidak pasti dan 16% tidak bersetuju. Okey. Dan daripada tinjauan ini kita akan lakukan dari semasa ke semasa untuk mengetahui pandangan rakyat dan sentimen semasa sama ada menerima ataupun menolak vaksin COVID-19. Daripada 67% yang bersetuju, 96% percaya vaksin boleh digunakan. 90% percaya vaksin berkesan dan 67% tidak meragui bahan dalam vaksin. Dan yang penting saya nak maklumkan bahawa yang tidak pasti. 17% yang tak pasti, 83% risau mengenai kesan sampingan daripada yang tak pasti tersebut. 78% tidak pasti yakin berkesan untuk mencegah jangkitan, dan 71% tidak pasti adakah
selamat digunakan. Baik, Datuk Seri, kalau kita melihat kepada angka yang dikongsikan oleh Datuk Seri sebentar tadi, kita akan melihat mereka yang bersetuju adalah 67%. Ini menunjukkan satu angka yang cukup positif kepada mereka yang melihat bahawa vaksin ini adalah selamat. Namun, Datuk Seri, kita ingin melihat kepada angka 17% itu adalah cukup penting dan juga cukup data yang penting untuk Kementerian Kesihatan Malaysia, khususnya Datuk Seri sendiri, untuk menekankan 17% ini yang dikatakan sebagai fansiter ataupun pasti ataupun tidak pasti berkenaan dengan pendapat ataupun berkaitan dengan vaksin. Jadi, Datuk Seri, berkenaan dengan pendapatan ini, bagaimana Datuk Seri ingin maklumkan kepada 17% yang masih lagi tidak pasti dengan keselamatan vaksin itu sendiri? Ya, kita bercakap pasal 17% yang tak pasti, ya. Jadi antara sebab yang 17% tak pasti ini ialah kerana mereka menganggap ada kesan sampingan, ya, yang bakal dialami sejurus menerima suntikan vaksin. Apa yang kita perlu tahu adalah setiap ubat dan vaksin ini mempunyai kesan sampingan. Walaupun begitu, kesannya adalah minimal dan juga tidak kekal pada penerima. Untuk pengetahuan semua, vaksin yang kita ketahui sebagai vaksin COVID-19 ini telah pun dibuat ujian klinikal di beberapa buah negara dan badan-badan regulatory antarabangsa seperti di USA, dipanggil FDA, di UK, MHRA, dan juga di Europe, EMA lah, European Medicine Authority. Dan di Malaysia, kita ada badan yang dipanggil NPRA ataupun National Regulatory Pharmaceutical Agency, telah pun menilai dan mendapati vaksin COVID-19 adalah selamat, berkualiti dan berkesan untuk digunakan. Baik, ini penting kepada semua rakyat Malaysia berkenaan dengan 17% ini, dan dapatan ini adalah didapati melalui kajian secara lantalian yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan apa yang dimaklumkan oleh Datuk Seri sebentar tadi, bahawa kajian ini akan dijalankan dari semasa ke semasa. Dan kita melihat kepada keputusan dan juga apa maklumat berkaitan daripada USA, UK dan juga Eropah ini menunjukkan bahawa kesungguhan kerajaan Malaysia dalam memastikan bahawa vaksin yang kita terima adalah selamat. Namun persoalannya, YB, kita ingin melihat juga ramai yang tertanya dan juga mungkin ramai yang tahu vaksin yang kita terima, apakah jenis-jenis vaksin. Sebab kalau kita lihat kepada laporan media, ada beratus vaksin yang telah dikeluarkan oleh banyak negara. Namun dalam konteks Malaysia ini, di manakah komitmen kerajaan Malaysia dan apa jenis vaksin yang kita sendiri akan terima nanti? Ya. Soalan ini penting, Saudara Hafiz, kerana vaksin yang setakat ini pihak kerajaan ataupun pihak NPRA telah terima dan telah diluluskan secara kelulusan bersyarat, ya, oleh Badan Regulatory Farmasi Negara, iaitu Pfizer-BioNTech. Dan kenapa kita mengatakan bahawa Pfizer-BioNTech ini dapat kelulusan bersyarat? Kerana dia telah dapat kelulusan daripada 49 buah negara buat masa ini. Dan kita telah lihat bahawa ada negara-negara yang memberi kelulusan telah pun membuat suntikan COVID-19 dari Pfizer, dan kita dapat ikuti dari semasa ke semasa bahawa pengalaman mereka mengendalikan pemberian vaksin COVID-19 ini. Dan itulah dia antara nama yang digunakan untuk ataupun jenis vaksin yang kita akan terima, Pfizer-BioNTech, yang telah diberikan kelulusan bersyarat oleh Badan Regulatory Farmasi ataupun yang disebut sebagai NPRA. Dan saya fikir ini adalah satu perkembangan positif untuk negara kita berkenaan dengan vaksin. Dan kita sering kali juga tertanya-tanya dan juga bukan melihat kepada kelemahan dan sebagainya, tapi kita ingin melihat juga matlamat sebenar KKM dan juga matlamat yang menjadi keutamaan dalam kita melaksanakan program vaksinasi ini, Datuk Seri. Ya. Matlamat kita tentu berdasarkan kepada untuk melaksanakan program vaksinasi. Merujuk pada maklumat dunia, sehingga kini seramai 32 juta orang telah menerima vaksin COVID-19 sehingga 13 Januari 2021. Ini membuktikan bahawa program vaksinasi COVID-19 sangat diterima oleh masyarakat dunia. Oleh yang demikian, matlamat Kementerian Kesihatan Malaysia dalam melaksanakan program imunisasi COVID-19 ini adalah untuk, pertama, kita ingin melindungi petugas barisan hadapan ataupun apa yang dipanggil frontliners. Kedua, kita ingin mengurangkan morbidity dan mortaliti penyakit COVID-19 itu sendiri.
dalam kalangan populasi yang berisiko tinggi. Ketiga, kita ingin membentuk satu imuniti kelompok, apa yang dipanggil herd immunity di kalangan penduduk. Seterusnya, kita dapat mengurangkan risiko penularan COVID-19 di negara ini. Dan yang keempat, kita ingin memutuskan rantaian penularan COVID-19 di lokaliti berisiko tinggi ataupun di kawasan wabak. Wah, itu dia 4 antara matlamat utama Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dalam memastikan bahawa vaksin COVID-19 ini dapat memastikan bahawa kita yang merupakan matlamat terakhir, iaitu keempat, untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 di lokaliti berisiko tinggi dan juga merupakan kawasan wabak yang telah dikenal pasti oleh KKM melalui penilaian risiko. Baik, banyak juga saya pasti persoalan daripada rakyat Malaysia sendiri, termasuk saya sendiri, siapakah yang bakal menerima terlebih awal dan berapa peratuskah rakyat Malaysia yang akan mendapat suntikan vaksin COVID-19. Namun saya bergantung dulu persoalan itu, Datuk Seri. Kita akan berehat seketika, kembali selepas ini dalam Bicara DR. Baik, bertemu kembali dalam Bicara Diari dan Rawat hari ini, episod istimewa bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Arham Baba, Menteri Kesihatan Malaysia, untuk kita bercakap berkenaan dengan imunisasi COVID-19. Di awal tadi Datuk Seri telah berkongsi kepada kita data-data yang telah dijalankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia secara dalam talian untuk kita melihat rakyat Malaysia secara keseluruhannya bagaimana penerimaan terhadap vaksin COVID-19 yang akan mendarat di bumi Malaysia pada penghujung ataupun sekitar Februari. InsyaAllah kita mengharapkan berita baik ini sekurang-kurangnya memberi sedikit sinar dan juga kelegaan kepada kita semua dalam berdepan situasi yang mencemaskan ini. Dan kalau saya boleh quotekan ataupun saya petik apa yang dikatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, beliau mengarahkan pihak kerajaan untuk menambah lagi jumlah vaksin sehingga menyasarkan sekurang-kurangnya 70%. Jadi kita ingin melihat, tadi Datuk Seri sudah pun menyatakan matlamat utama KKM ada 4, iaitu golongan Barisan Harapan, kurangkan mobiliti dan sebagainya. Jadi peratusan sebenarnya yang telah pun digariskan oleh KKM, bagaimana peringkatnya ketika ini? Ya, setakat ini kita mensasarkan sekurang-kurangnya 70% daripada penduduk Malaysia menerima vaksin ini untuk mencapai imuniti kelompok ataupun herd immunity yang saya sebut tadi. Dengan sasaran ini bermakna kita perlu memperolehi vaksin sehingga mencapai 23 juta jumlah penduduk Malaysia. Dan ini kita letakkan di bawah satu pelan imunisasi kebangsaan COVID-19. Dan dalam pelan imunisasi kebangsaan COVID-19, kita akan melaksanakan menggunakan fasa. Dan fasa pertama ialah fasa yang di mana kita berikan kepada barisan hadapan ataupun frontliners. Apa yang Saudara Hafiz cakap tadi, kita mensasarkan sebenarnya untuk tahun 2021 ini ialah Q1 maknanya quarter 1 2021. Tetapi seperti mana yang kita dapat maklum bahawa ia akan dilaksanakan tidak berapa lama lagi. Fasa kedua ialah selepas kita dapat melaksanakan vaksinasi di fasa pertama, kita akan laksanakan iaitu fasa kedua untuk kita berikan vaksinasi pada golongan yang berisiko tinggi, ya, dan juga warga emas yang melebihi umur 60 tahun. Dan seterusnya kita akan memasuki fasa ketiga pemberian vaksin COVID-19, iaitu fasa ketiga yang penting, iaitu melibatkan rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas. Dan pada waktu sekarang kita ada untuk memberi maklumat asas kepada penduduk ataupun rakyat Malaysia, dan juga berkenaan dengan bagaimana dan apa yang perlu dilakukan supaya kita boleh berdaftar sebagai orang yang boleh menerima vaksin. Dan pendaftaran ini akan bermula tak lama lagi, dan kita sedang mengemaskini kaedah dan juga cara supaya kita rakyat Malaysia atau penduduk Malaysia dapat didaftarkan sebagai orang yang menerima vaksin.
Dan kalau kita melihat, saya ulang balik apa yang dinyatakan oleh Datuk Seri, iaitu 3 golongan utama, itu Barisan Hadapan, fasa kedua kepada golongan berisiko tinggi dan juga warga emas berumur 60 tahun ke atas, dan fasa ketiga melibatkan rakyat Malaysia berusia 18 tahun ke atas. Dan apa yang menarik perhatian saya berkenaan dengan pemberian vaksin COVID-19 kepada rakyat Malaysia ini adalah diberikan secara percuma, dan ini sudah tentu memberi satu jawapan yang konkret kepada tuduhan-tuduhan liar di luar sana yang mengatakan bahawa vaksin ini berbayar dan sebagainya. Mungkin komen sedikit Datuk Seri berkenaan perkara. Ya. Kita adalah kerajaan yang bertanggungjawab untuk memastikan kita dapat bukan saja memutuskan rantaian COVID-19, kita membendungnya sekali, dan kita menggunakan segala kaedah untuk merawat pesakit-pesakit yang terkena COVID-19. Dan betul, kita akan memberikan vaksinasi ini secara percuma kepada penduduk Malaysia, ya. Dan ini merupakan satu perkara penting di atas keprihatinan untuk kita terus membendung dan juga memutuskan rantaian COVID-19. Walau bagaimanapun, kita berharap vaksin yang kita berikan ini bukan saja boleh memberikan imuniti kelompok yang kita hendak, tetapi juga kita mahu mereka yang tidak pasti tadilah, yang tak pasti itu terhadap penggunaan vaksin ini boleh tampil untuk kita berikan vaksinasi. Dan inilah peluang terbaik bagi kita untuk terus melindungi diri kita. Dan inilah tugas sebenar kita sebagai rakyat Malaysia, penduduk Malaysia, terus membantu negara dalam kita memutuskan rantaian COVID-19. Itu dia antara sebab kita perlu percaya dan juga kita melihat kepada ramai tuduhan-tuduhan berita tidak benar Datuk Seri berkenaan dengan mengatakan bahawa vaksin ini akan dikenakan secara berbayar, dan saya fikir jawapan ini cukup konkret untuk membuktikan bahawa kerajaan prihatin untuk memberikan keselamatan dan juga memberikan vaksin ini secara percuma untuk rakyat Malaysia. Baik Datuk Seri, kalau kita melihat kepada 17% tadi yang kita nyatakan dan sebagainya, mungkin menjadi satu bebanan yang cukup kuat juga kepada KKM yang Datuk sendiri mengetuainya, dan juga harapan Datuk Seri untuk 17% dan juga mereka yang mungkin tidak percaya bahawa vaksin ini percuma dan sebagainya, secara keseluruhannya untuk kita maklumkan kepada rakyat Malaysia bahawa kerajaan benar-benar prihatin berkenaan dengan komitmen terhadap vaksin COVID-19 ini. Ya, saya berharap kita sama-samalah dapat memenangi COVID-19 ini, kerana dia bukan saja berlaku di negara kita, dia juga berlaku di negara luar, yang mana kita dapati bahawa lebih ramai mereka yang boleh divaksinkan ataupun diberikan suntikan pelalian COVID-19 ini lebih baik untuk kita mencapai herd community ataupun komuniti berkelompok. Untuk itu saya menyeru kepada semua rakyat Malaysia lah untuk bersedia dan juga menerima vaksin yang akan kita laksanakan dalam masa yang terdekat sebagai salah satu langkah untuk memberikan pelindungan diri. Masuk pelindungan diri ini kita jaga kita lah. Maknanya kita beri vaksin tersebut, kita melindungi diri kita. Kalau kita dah boleh melindungkan diri kita, kita juga harap orang lain melindungi diri mereka. So kita sama-sama melindungi dengan pemberian vaksin ini. Jadi untuk itu kita tidak boleh juga terus mengatakan bahawa dengan pemberian vaksin ini selesai masalah. Tidak. Kita juga perlu teruskan dengan amalan-amalan norma baru yang telah pun dan selalu diberi kepada kita tentang amalan-amalan norma baru. Apakah amalan norma baru yang sering diberikan kepada kita, iaitu 3S. Iaitu 3S, kita kena elakkan 3S. 3S yang disebutkan selalu ialah tentu sekali S pertama, jangan sembang dekat. Macam kita sekarang ni lah. Kita kena ada penjarakan fizikal. Penjarakan fizikal penting, dia boleh mengurangkan risiko penularan wabak COVID-19 ini. Ini kita elakkan S pertama lah. S kedua ialah kita perlu elakkan pergi ke tempat-tempat yang sesak. Kerana tempat sesak ni lebih ada peluang yang lebih untuk penularan COVID-19 tu berlaku. Dan tentu sekali jangan sekali-sekali ataupun kita pergi ke tempat yang terlalu sempit lah untuk kita
laksanakan atau tanggungjawab ke apa. Sebab tu kita telah mengumumkan bahawa kalau kita nak buat satu program di PKPB ataupun PKPP dahulu kita benarkan sebilangan orang berada dalam kawasan yang dilindungi ataupun kawasan bilik ataupun dewan Tetapi dalam PKP yang kita ada sekarang ni semua perhimpunan kita tidak boleh laksanakan kerana kita mahu supaya tempat yang sesak dan sempit itu dapat kita elakkan. Ini akan mengurangkan risiko sebenarnya penularan wabak COVID-19. Dan kita kena amalkan 3W lah. Seperti mana yang sering dikatakan. W pertama ialah kita perlu untuk sentiasa menjaga kebersihan diri, iaitu dengan kerap mencuci tangan dan ada orang panggil dia panggil cuci tangan dengan sabun kita boleh cuci tangan dengan hand sanitizer iaitu bahan-bahan yang dibuat berasaskan kepada bagaimana kita boleh mencuci tangan kita. Dan W kedua ialah kita gunalah pelitup atau pelindung muka. Sebab itu kita dapat lihat di setting hospital facility, kebanyakan petugas bersanapan dia sentiasa memakai pelitup hidung dan mulut dan mereka juga pakai face shield bila berhadapan dengan pesakit-pesakit yang dirawat sebagai pesakit COVID. Di samping menggunakan full PPE lah ataupun PPE ini dipanggil personal protecting equipment seperti gown, head cover, pakai sarung tangan atau glove Ini merupakan cara atau kaedah untuk kita melindungi diri kita. Dan W yang seterusnya kita perlu amalkan ialah kita sering tegur-menegur lah antara rakan-rakan. Sekiranya rakan tersebut terlupa lah, kita tak maulah mereka lupa dalam mengendalikan amalan-amalan yang kita cadangkan ini. Ini merupakan SOP-SOP yang perlu dilakukan sama ada di sektor industri, sektor perkilangan, sektor security dan semua sektor yang berada untuk menjalankan tanggungjawab. Dan perkara ini diulang dan dia patut mencapai satu tahap di mana dia dah menjadi norma baru. Dia sendiri akan laksanakan. Jadi untuk itu kita juga berharap dengan adanya pengenalan pemerkasaan komuniti dalam masyarakat, kita dapat terus mengamalkan dan juga mengelakkan apa yang kita cadangkan. Dan sebagai negara yang prihatin, Hafiz, kita sebenarnya apa yang diberitahu kita beri vaksin percuma. Vaksin ini percuma dan dia ada kaitan juga dengan penduduk Malaysia. Penduduk Malaysia ni kita kategorikan sebagai penduduk warga negara Malaysia dan juga penduduk bukan warga negara. Jadi kesemua penduduk Malaysia ni seharusnya diberikan vaksin COVID-19. Setakat ini pemberian vaksin Pfizer ni dia tidak diberikan di bawah umur 18 tahun kerana tidak ada vaksin dibuat untuk mereka yang berumur 18 tahun. Jadi kita akan beri vaksin ini kepada mereka yang berumur 18 tahun ke atas. Dan dengan itu maka warga negara Malaysia kita beri percuma untuk bukan warga negara. Kita kena fikirkan juga bukan warga negara dalam negara kita. Dan pendekatan untuk memberikan vaksin kepada bukan warga negara ini kita akan bincangkan bagaimana ia boleh diberikan kepada mereka dalam masa terdekat. Baik, itu dia. Saya rasa jawapan yang cukup konkret dan cukup padat berkenaan dengan apa yang perlu kita lakukan berkenaan dengan untuk kita memutuskan rantaian COVID-19, bukan sahaja bergantung kepada COVID-19 dan juga pengamalan norma baharu. Baik, kita berehat sekali lagi Datuk Seri. Kita akan kembali selepas ini dalam Bicara DR. Baik, bertemu kembali dalam Bicara DR. Anda sedang menonton di saluran berita RTM. Terima kasih kerana masih setia. Dan juga Datuk Seri, untuk membereskan persoalan, saya melihat juga banyak persoalan dan saya fikir soalan ini perlu ditanyakan dan juga perlu dibereskan oleh Datuk Seri sendiri berkenaan dengan bagaimana cara vaksin ini diberikan. Saya fikir ramai yang tertanya-tanya dari segi suntikan, berapa dos dan sebagainya. Mungkin Datuk Seri ini ruang untuk kita jelaskan kepada seluruh rakyat Malaysia berkenaan dengan vaksin ini. Ya. Vaksin ini diberikan sebanyak 2 dos dan dia pun bergantung kepada vaksin yang kita perolehi. Dan 1 dos diberikan
dan dia perlu diikuti dengan dos kedua. Untuk Pfizer kita ada julat antara 21 hari untuk dos kedua ya. Dan untuk kita dapatkan perlindungan sepenuhnya lah untuk capai perlindungan. Dan oleh itu orang-orang yang menerima vaksin ini dia perlu menyimpan kad yang kita berikan kali pertama disuntik dengan dos pertama tadi untuk memastikan mereka dapat dos kedua diberikan pada tarikh yang ditetapkan. Apa yang saya beritahu tadi untuk vaksin yang kita nak suntik pertama lagi kita ada julat selama 21 hari. Ya. Baik, terima kasih Datuk Seri. Saya fikir ini ruang 30 minit yang diberikan kepada Datuk Seri dan juga terima kasih Datuk Seri atas kesibukan waktu dan juga dalam menguruskan pandemik dapat Datuk Seri memberikan makluman dan juga penjelasan kepada seluruh rakyat Malaysia berkenaan dengan imunisasi COVID-19. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kami daripada Wakil Produksi Bicara DR mengucapkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada Datuk Seri atas perkongsian pada malam ini. Baik, terima kasih juga kepada anda yang menonton di saluran Berita RTM dan juga secara dalam talian di Facebook Live Berita RTM dan juga RTM Klik. Terima kasih dan juga siaran ulangannya pada esok insya-Allah di TV1 pada jam 3 petang. Terima kasih. Saya Hafiz Hasan. Assalamualaikum dan jumpa lagi.